Okay, topik ketiga mengenai fungsi masa. Okay, fungsi masa ni macam mana nak kaitkan dengan motivasi? Okay, sebenarnya ada orang dia letakkan tempoh sasaran dia untuk mencapai matlamat dia lah. Bila dia dah capai matlamat dia akan rasa satu kepuasan dalam diri dia. Contohnya bila tempoh sasaran dia 5 tahun tapi dia boleh capai dalam masa 3 tahun. So dia akan rasa satu kepuasan. Tapi ada orang sebaliknya, bila dia letakkan tempoh masa contohnya 5 tahun tapi dalam masa 5 tahun tu dia masih lagi tak dapat capai dia punya sasaran. It's okay. Sebab benda tu boleh diteruskan lagi, boleh berusaha lagi, kira macam benda tu tak ada masalah pun as long as dia dapat matlamat yang disasarkan. Okay, so kita tengok pula ini merupakan kitaran kitaran matlamat. Okay, yang pertama ada keperluan, matlamat, tingkah laku dan keperluan tercapai. Okay, tu fungsi masa pula terbahagi kepada dua, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Ini merupakan jangka masa pendek. So ini antara contohnya yang saya telah buat, iaitu yang pertama untuk menyiapkan final year project untuk junior-junior yang bakal memasuki tahun 3. So ini antara contohnya lah. So ada masanya 4 bulan untuk final year project dia terbagi kepada dua, iaitu SEM 1 dan SEM 2. SEM 1 ni final year project terbagi kepada chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Okay, so untuk tindakannya pula, first mesti nak kena cari tajuk kan, topik apa semua. So yang tu korang boleh plan untuk 2 minggu ke untuk cari tajuk yang sesuai, topik yang sesuai. Okay, 2 minggu kemudian mungkin boleh buat cari maklumat sedikit mengenai topik yang sudah, maksudnya macam pas research orang, adakah benda tu sesuai tak, relate tak dengan topik tajuk korang. Okay, yang ketiga kumpul data ni lebih kepada pilot study untuk chapter 3. Okay, untuk pencapaian pula, lepas korang dah buat, dah kumpul, kira macam okay, ngam 4 bulan ni tempoh masa korang buat FYP, dah capai tak kepuasan korang? Sebab bila chapter 1, chapter 3 ni korang dah settle habis semua, dia akan bawa kepada another final year project yang kedua. So dekat situ kadang-kadang dia boleh terubah lah. So mungkin korang rasa aku rasa tak puas hati lagi walaupun dah dapat markah apa semua, korang boleh improve lagi untuk FYP yang kedua. So sama juga tempoh masa dia 4 bulan ke 5 bulan. 4 bulan je lah. Okay, yang kedua pergi bercuti. Ni macam umum sikit lah. Contohnya saya ambil pulau, spesifik dia ke pulau. So tempoh masa dia 2 minggu. So ni apa yang saya tetapkan 2 minggu lah. Mungkin ada orang ambil masa selama 4 bulan, 2 bulan. So depends pada orang sebenarnya benda ni. Tapi ini adalah perancangan yang contoh saya bagi. Okay, tindakan pertama dia of course lah kena rancang bajet. Nak pergi bercuti kan takkan nak pergi bercuti je tak ada bajet. Yang kedua kena survey tempat, kenalah tahu tempat tu kat mana, macam mana nak pergi, apa yang ada, makanan apa semua. So kena survey, review sikit apa yang best, apa yang tak best pasal tempat tu. Okay, untuk pencapaian pula, maybe boleh tengok dari segi lepas korang habis bercuti macam mana. Okay, kira macam kalau puas hati nak repeat lagi pergi. Kalau tak puas hati mungkin buat plan baru pula untuk pergi another pulau. Contohnya ni untuk pergi bercuti di pulau lah. Kalau pergi overseas terpulang lah korang nak letakkan jangka masa pendek ke jangka masa panjang ke. Sebab benda ni bergantung pada individu. So ini antara contoh yang kami buat lah. Ada orang rasa tak cukup 4 bulan. Ada orang rasa macam boleh dapat kurang. So dia depends pada korang tu sendiri, pada korang lah macam mana. Okay, untuk jangka masa panjang pula, of course lah benda yang pertama terlintas adalah rumah. Okay, untuk membeli rumah dia kira macam aset untuk tempoh masa panjang. Okay, tempoh masa untuk sasaran dia selama 4 hingga 5 tahun. Apa tindakannya? Mendapatkan pekerjaan stabil, buat bajet dan kurangkan pembelanjaan. Yang ketiga ialah elakkan hutang. Kira macam korang nak menyimpan, takkan nak berhutang bila nak capai sasaran. Actually untuk jangka masa panjang ni dia tak ada masalah korang nak berapa tahun. Untuk jangka masa pendek, benda ni sesuai untuk kurang daripada 1 tahun. Untuk jangka masa panjang ni dia sesuai untuk kira macam tak ada limit tahun lah. Kira boleh jadi 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. So terpulang pada korang sendiri.
untuk pencapaian pula boleh ikut sama ada korang rasa 5 tahun tu cukup tak untuk capai sasaran korang beli rumah. So untuk jangka masa panjang ni mungkin korang nak letak kahwin. Mungkin ada orang rasa macam tak sesuai kahwin, mungkin nak letak dekat jangka masa pendek, kira macam 2-3 bulan planning terus kahwin. Ada orang dia nak letak dekat jangka masa panjang, so tempoh dia mungkin 3-4 tahun. So tindakan dia first thing first, mestilah kena cari pasangan kan. Okay, so itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.